Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, saya akan masuk pada topik yang kelima. Okey, topik yang kelima berkaitan dengan rujukan dan petikan. Okey, untuk topik yang kelima ini, iaitu rujukan dan petikan, kita akan melihat kepada masih lagi berkaitan dengan rujukan. Okey, jadi apa yang saya nak jelaskan berkaitan dengan rujukan ini, saya rasa sejak daripada awal minggu pertama kuliah ini sering saya sentuh berkaitan dengan rujukan. Jadi kepentingan, nampaklah di sini bahawa kepentingan rujukan itu dalam penulisan ilmiah sangat penting dan sangat banyak ditekankan dalam mana-mana subtopik yang ada dalam penulisan subjek penulisan akademik ini, ataupun kalau kita lihat dalam mana-mana buku garis panduan berkaitan dengan penulisan tesis ataupun penulisan latihan ilmiah, nampak di situ bahawa rujukan ini menjadi satu perkara yang penting perlu ditekankan untuk pengetahuan semua pelajar-pelajar pasca siswa azhar. Baik, topik ini akan meliputi, topik rujukan dan petikan ini akan meliputi yang pertama adalah berkaitan dengan penggunaan rujukan. Macam mana kita nak menggunakan rujukan? Saya akan merujuk kepada buku penulisan ilmiah gaya kuis. Seterusnya citasi dan rujukan. Citasi iaitu citation, dan seterusnya adalah mengurus senarai rujukan, mengenal pasti sumber rujukan, petikan sumber rujukan, dan yang terakhir adalah menggabung sumber rujukan. Jadi topik ini adalah topik yang besar sebab dia cover pada 2 minggu. Seperti mana yang telah saya sebut tadi, benda yang besar yang banyak kali ditekankan ini menunjukkan satu kepentingan. Kepentingan. Jadi penulisan penulisan ilmiah ataupun penulisan tesis bagi pelajar-pelajar pasca siswa azhar, khususnya mood penyelidikan, mementingkan kepada penulisan rujukan ataupun citation yang mengikut kepada kaedah, gaya dan cara-cara yang telah ditetapkan oleh universiti masing-masing. Baik, seterusnya, yang pertama saya akan merujuk kepada penggunaan rujukan. Sebelum saya menunjukkan kepada apa itu, bagaimana nak menggunakan rujukan, saya rasa semua di antara kita perlu tahu secara umumnya apa yang dimaksudkan dengan rujukan. Merujuk kepada saya punya slide ini, apa itu rujukan? Rujukan ialah sumber yang telah digunakan, mengakui sumber yang telah digunakan. Jadi sebab itulah amalan aplikasi rujukan itu kita meletakkan maklumat daripada dokumen-dokumen yang kita rujuk itu. Antara maklumatnya adalah yang paling minimum adalah nama pengarang dan tahun penerbitan. Itu yang paling minimum. Jadi maksud rujukan di sini iaitu mengaku. Kita mengakulah kalau kita ambil daripada orang lain punya rujukan ataupun kita ada terbaca di mana-mana dokumen, sebelum kita menulis itu adalah dianggap sebagai kita mengambil orang lain punya dan kita mengaku saja. Yang kita rujuk itu dengan cara kita menulis rujukan tersebut. Yang kedua adalah keterangan lanjut mengenai suatu perkara. Sumber, buku dan lain-lain untuk memperolehi keterangan lanjutan. Jadi itu maksud rujukan yang kedua. Yang pertama tadi kita mengaku. Kita mengaku. Yang kedua adalah keterangan lanjutan. Kita menyatakan satu keterangan bahawa perkara itu kita nak menerangkan suatu perkara. Perkara yang kita rujuk itu adalah tujuannya untuk memperoleh keterangan. Jadi yang kedua ini dilihat sebagai apa yang kita ambil. Kita ambil satu penyataan ataupun idea daripada rujukan-rujukan yang lain itu, kita masuk dalam tesis kita. Itu yang dimasukkan dengan maksud rujukan yang kedua ni. Yang pertama, yang kedua. Seterusnya sumber-sumber yang boleh digunakan untuk menyokong idea-idea. Rujukan itu juga adalah sumber-sumber. Sumber-sumber rujukan yang boleh digunakan untuk menyokong idea kita.
Bukannya sekadar untuk menjadikan idea utama, tetapi dia menjadikan satu sokongan kepada idea kita. Okay, kita dah ada idea nak buat satu perkara. Okay. Mustahil kalau apa yang kita buat itu semuanya adalah daripada kita 100%. Mesti orang telah membincangkannya sebelum ini. Jadi cuba kita cari rujukan untuk mengukuhkan. Tak salah kalau apa yang kita nyatakan dalam tesis kita itu banyak rujukan. Okay, banyak rujukan, bukan setakat satu, malah mungkin lebih daripada 5. Tak salah. Itu menunjukkan bahawa kita mempunyai satu pengetahuan yang luas. Okay, melalui pembacaan. Apa yang kita nak buat ini sebenarnya kita dah tahu. Sebelum ni dah ada orang yang cuba buat tetapi dalam konteks yang berbeza. Jadi ini maksudnya menyokong idea-idea penulis. Okay, dengan sewaktu kita nak membincangkan satu perkara. Sama ada kita nak membincangkan masalah, sama ada kita nak membincangkan dapatan kajian kita, sama ada kita nak membincangkan analisis daripada data yang kita dapat, okay? Ataupun sewaktu kita nak menganalisis data kita, ataupun kita nak buat bab 5 iaitu rumusan, perbincangan dan cadangan, kita mengkritik apa-apa saja sumber-sumber yang kita ada itu mungkin tak bertepatan dengan data yang kita dapat, ataupun kita nak buat artikel yang mengkritik kepada kajian-kajian sedia ada yang telah dibuat untuk membezakan dengan kajian kita. Jadi itu cara-cara tujuan penggunaan rujukan. Okay, bukannya sekadar kita nak dapatkan rujukan itu sebagai idea utama saja. Okay. Seterusnya kita melihat kepada kepentingan. Seperti mana yang telah saya sebut tadi, banyak sekali saya sebut berkaitan dengan penggunaan rujukan. Okay. Kita berbalik kepada video ataupun kuliah saya yang awal dulu kan. Penulisan akademik ataupun penulisan ilmiah ini dia berbeza dengan penulisan-penulisan yang umum, yang biasa. Okay. Contoh kalau penulisan popular, okay, penulisan popular sangat berbeza. Jadi perbezaannya adalah melalui rujukan-rujukan yang pelbagai. Okay, dan rujukan itu mesti adalah daripada rujukan yang berautoriti. Okay. Pentingnya kena ada rujukan ataupun kita kena gunakan rujukan itu. Yang pertama adalah memberitahu pembaca di mana idea dari sumber lain telah digunakan. Bukannya kita masukkan dalam tesis kita itu kita syok sendiri, cerita sehingga tidak ada rujukan di situ. Okay. Jadi belajar menulis latihan penulisan akademik ataupun penulisan tesis ini bukannya nak tunjukkan bahawa semuanya daripada kita. Dan jadi mustahil apa yang kita buat itu semua datangnya idea daripada kita. Okay. Mustahil. Penulisan yang ada rujukan itu bukannya menggambarkan kita ni suka copy kerja orang, bukan. Okay. Kita mengambil suatu benda yang dah ada, cuba kita bandingkan dengan apa yang telah kita buat. Okay, jadi apabila kita menggunakan rujukan itu, nampaklah bahawa sebenarnya kita ni banyak membaca. Okay. Idea datang daripada pekaji-pekaji yang lalu dan kita cuba mengubah mengikut konsep apa yang kita nak kaji. Yang keduanya adalah dapat mencari dan menggunakan sumber untuk membuat hujah dan kukuh. Okay, kita mencari rujukan ni selain kita menyokong idea kita, okay, selain kita menyokong idea yang telah kita kemukakan, dalam masa yang sama kita dapat gunakan rujukan itu untuk mengukuhkan hujah kita. Mungkin kita ada pendapat dan idea, okay, daripada hujah ataupun daripada dapatan yang kita dapat itu, macam-macam idea dan hujah yang kita perolehi. Okay. Tetapi dengan adanya rujukan ini, semua idea hujah-hujah kita itu bukannya sekadar hujah-hujah yang kosong, tetapi dia disokong oleh kajian-kajian yang memang sebelum ini telah terbukti dan telah dilaksanakan. Jadi nampaklah bahawa apa yang kita dapat sebenarnya bukannya kita seorang yang dapat. Orang lain pun sebelum ni ada dapat juga benda itu. Mungkin dalam konteks yang berbeza. Okay, yang ketiga adalah memberi kepercayaan kepada pencetus idea, teori dan hasil penyelidikan. Okay, rujukan yang kita guna itu sebenarnya
memberi kepercayaan kepada orang-orang lain, okey, yang nak merujuk kepada idea kita, teori kita ataupun hasil penelitian kita, sebenarnya apa yang kita dapat itu memang itulah dapatannya. Kan? Hampir-hampir sama dengan dapatan pengkaji-pengkaji sebelum ini, tetapi dari sudut kita punya mungkin ada sedikit perbezaan. Mungkin disebabkan oleh persekitaran ataupun pemboleh ubah yang berbeza, maka kajian kita ni ada sebahagian yang berbeza. Tapi asasnya kita boleh jadikan rujukan-rujukan yang dah sedia ada itu sebagai satu panduan, okay, untuk menyatakan sama ada persamaan ataupun perbezaan. Yang keempat, hujah yang membawa gambaran yang besar. Hujah yang kita bawa itu sebenarnya menunjukkan gambaran yang besar. Bukannya kita sahaja yang dapat, tetapi orang lain yang dapat. Ataupun apa yang kita bawa itu kita nak menyangkal dapatan yang sebelum ini. Okay, mungkin dapatan sebelum ini kata negatif, tapi kajian kita ini menunjukkan bahawa semua adalah positif. Dengan dapatan-dapatan itu, kita boleh menyangkal, okay, apa yang telah, sama ada kita nak bersetuju ataupun tidak dengan kajian-kajian yang lepas. Okay. Kenapa benda ni penting? Ni yang saya dah bagi tahu tadi lah, 4 perkara. Selain itu, kenapa penggunaan rujukan ini penting? Okay, untuk membezakan idea kita dengan idea orang lain. Okay, walaupun dapatan kajian kita dengan dapatan kajian orang lain tu hampir-hampir sama ataupun sama, tetapi ideanya 100% berbeza. Kan? Mustahil kalau kita lihat kita nak buat kajian, sebelum ni dah ada orang buat kajian, tak perlu buat lagi lah. Kita nak cari kajian yang memang tak pernah orang buat, memang tak akan jumpa. Kan? Memang tak akan jumpa. Kalau orang lain tak buat 100% tak sama, memang susah nak jumpa. Tetapi kalau yang ada pun mungkin hanya perbezaan sedikit, ataupun 50% berbeza. Sekurang-kurangnya mesti ada sedikit perbezaan. Persamaan tu memang ada. Okay? Persamaan tu ada. Tapi persamaan tu bukannya kita ciplak ataupun copy 100% apa yang telah orang sebelum ni buat. Kan? Mungkin dari aspek responden, bidang yang kita nak kaji itu sama. Pendidikan bahasa, masalah penguasaan bahasa Arab. Kajian dahulu telah dilaksanakan. Tapi kita nak buat kajian masalah penguasaan bahasa Arab dalam kalangan guru yang bukan bidang bahasa Arab, contohnya kan. Itu berbeza dengan kajian yang lalu, penguasaan bahasa Arab dalam kalangan guru-guru bahasa Arab. Tapi kita nak buat kajian penguasaan bahasa Arab dalam kalangan guru-guru yang bukan bidang bahasa Arab. Seperti mana yang telah kita sedia maklum, sekarang ni, zaman sekarang ni sekolah swasta sangat banyak. Jadi guru-guru yang mengajar di sekolah swasta ni tak mustahil mereka mengajar bukan sekadar subjek ataupun bidang yang mereka kuasai. Bukan bidang mereka. Ada yang guru bahasa Arab kena mengajar subjek aliran perdana, ataupun nak mudah kita tengoklah di Selangor ada Serai, Sekolah Rendah Agama Integrasi. Kadang-kadang guru yang mengajar pendidikan Islam itu dia kena mengajar subjek bahasa Melayu, ataupun kena mengajar PJK, ataupun guru yang mengajar pendidikan Islam kena mengajar matematik. Jadi benda itulah yang berlaku. Situasi itu yang berlaku menyebabkan kita terdorong untuk buat kajian seperti mana kajian-kajian lepas. Yang membezakan adalah beberapa sub. Yang membezakan mungkin responden itu berbeza, tahap umur berbeza, latar belakang berbeza. Jadi benda-benda itu yang mempengaruhi dapatan kajian kita. Okay. Yang kedua adalah untuk mengukuhkan hujah kita. Jadi saya dah bagi tahu tadi itulah, kita merujuk kepada rujukan-rujukan sedia ada itu bukannya nak menunjukkan kita ini meniru kajian orang lain, tetapi kita mengambil apa hujah-hujah yang telah orang lakukan untuk menguatkan hujah-hujah kita. Okey, untuk menunjukkan perspektif yang berbeza. Yang saya bagi tahu tadi adalah persamaan itu, kajian yang sama dibuat itu bukannya menyebabkan hasil dapatan kita akan sama. Okay? Walaupun kita buat pasal penguasaan bahasa Arab, daripada dulu lagi lah orang dah buat penguasaan bahasa Arab, tetapi dapatan kajian itu masih lagi berbeza.
Jadi kita nak menunjukkan dari perspektif yang berbeza. Orang dulu buat macam ini, dapatannya macam ini. Kita sekarang ni buat macam ini, dapatannya berbeza. Kan, walaupun kita buat masalah yang sama, instrumen yang sama, responden yang sama, mustahil dapatan itu akan sama. Contoh kita ambil lah kajian yang telah dibuat, kita ambil dia punya soal selidik, kita kekalkan semua sekali. Kita kekalkan semua sekali dan kita laksanakan sekarang ini. Mustahil boleh dapatannya tu sama sebiji. Kan? Jadi ada perkara-perkara lah yang boleh mengubah dapatan itu. Yang keempat, untuk membenarkan pemeriksaan fakta. Kita nak semak fakta yang kita dapat itu sebenarnya kenapa dia boleh berubah ataupun kenapa dia boleh sama dapatan itu. Yang seterusnya adalah untuk memastikan hak moral pengarang. Kenapa perlu kita merujuk? Untuk memastikan etika kita sebagai seorang pengarang tu penting untuk membuat rujukan. Kan? Etika tu penting. Soal kita sebagai pelajar pasca siswazah ini bukannya dapatan positif ataupun negatif, dapatan tidak semestinya buat research itu kita kena dapatkan dapatan yang sentiasa positif. Kan? Tak mustahil. Kadang-kadang kalau kita buat kajian, dapatan kita negatif. Buat kajian ataupun buat pendidikan ataupun buat tesis ini, dapatan tu bukannya perkara utama. Yang utama adalah kita melalui proses-proses yang telah ditetapkan. Ini salah satu prosesnya lah. Kita buat penulisan, adakah apa yang kita rujuk itu, kita declare itu sebenarnya kita rujuk daripada orang. Ini soal etika. Kalau tidak beretika, kalaulah ini tidak dianggap sebagai satu masalah ataupun jenayah ataupun etika, kenapa plagiarism itu sangat berat dia punya hukuman jika pelajar didapati melakukan plagiarism. Ini ada dalam tindakan ataupun kesalahan tata tertib di bawah setiap universiti masing-masing. Yang seterusnya adalah untuk mengelak penipuan ataupun plagiarism. Ini yang telah saya sebutkan sebelum ni lah. Macam mana kita nak avoid, kita nak mengelakkan plagiarism tu dengan cara kita meletakkan ataupun declare rujukan yang kita rujuk ataupun kita gunakan itu. Baik, yang seterusnya. Ini persoalan, bila kita perlu gunakan rujukan ataupun bila kita perlu rujuk apa yang kita sumber-sumber yang kita rujuk tu, bila kita perlu rujuk dalam tesis kita. Okey. Yang pertama, bila kita perlu rujuk setiap kali menggunakan fakta, kata-kata, teori ataupun tafsiran daripada sumber lain. Okey, kalau kita guna fakta, dapat fakta daripada rujukan sumber-sumber yang lain tu, di luar sumber-sumber kita, itu kita perlu rujuk. Ataupun kita ambil quotation. Ataupun kita mengambil teori untuk mendasari kajian kita. Ataupun apa-apa tafsiran yang kita rasa boleh menyokong kepada idea kita, itu perlu dijadikan sebagai satu rujukan. Okey. Yang keduanya, menyalin perkataan dari buku. Jika kita mengambil direct quotation, kita salin saja pernyataan itu daripada buku. Sebelumnya saya telah jelaskan direct quotation itu macam mana. Okay. Bila kita menyalin daripada buku, itu perlu rujukan. Ini yang jelas lah. Okay, yang jelas. Okay. Yang ketiga adalah gunakan idea atau fakta daripada sumber luar. Ini sama yang pertama tadi lah. Yang pertama ni. Okay, apa-apa sajalah. Fakta, tafsiran, kata-kata, idea, teori ataupun salin perkataan daripada buku. Okay, semua itu perlu dirujuk. Yang keempat, jika tidak pasti anda perlu merujuk ataupun tidak, maka perlu diletakkan rujukan. Ataupun yang keempat ini, kalau kita tak pasti benda ni perlu letak rujukan ataupun tidak. Kan? Perlu ataupun tidak. Kita tak pasti. Tak pasti sama ada. Jadi nak selamat kita letakkan saja. Tapi kena berhati-hatilah. Kena berhati-hati. Nanti saya tunjukkan kenapa perlu berhati-hati. Okay. Yang seterusnya adalah tidak perlu. Okay. Tidak perlu meletakkan rujukan. Okay. Jika maklumat itu adalah pengetahuan umum. Ini yang saya kata perlu berhati-hati tadi tu. Berhati-hati kerana kita kena menentukan
penyataan ataupun rujukan yang kita rujuk tu sebenarnya penyataan umum ataupun penyataan khusus ataupun spesifik. Ya. Okay. Penyataan umum ataupun penyataan spesifik. Kalau penyataan umum, okay, dia penyataan umum, maka kita tidak perlu merujuk, kita letakkan rujukan dalam tesis kita. Okay. Penyataan umum tu apa dia? Iaitu sesuatu yang mungkin diketahui oleh siapa-siapa sahaja. Contoh, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, itu semua orang tahu, kan? Semua orang tahu. Apabila waktu malam akan berlaku, apabila waktu malam suasana akan menjadi gelap, itu biasa berlaku, kan? Itu adalah penyataan umum. Tetapi kita sambung balik ayat tadi, suasana gelap ini kadang-kadang berlaku bukannya pada waktu malam sahaja. Kemungkinan suasana gelap ini akan berlaku apabila datangnya tanda-tanda kiamat ataupun berlakunya gerhana. Yang itu bukan penyataan umum. Okey. Ataupun berlaku perkara-perkara yang jadi kita letaklah yang penyataan umum ni yang ayat yang pertama tadi. Apabila waktu malam akan berlakunya perubahan cuaca kepada cuaca yang gelap ataupun suasana yang gelap. Jadi semua orang tahu waktu malam tu gelap. Dalam sejarah hidup kita, kita tak pernah diajar bahawa malam itu adalah terang. Okey, malam itu adalah terang. Okay. Yang seterusnya adalah jika tidak melihat sebarang rujukan sebelum membuat penulisan. Okay. Bila kita tidak perlu membuat rujukan, jika kita tidak melihat sebarang rujukan sebelum membuat penulisan, sebelum kita nak menaip tesis kita itu, perenggan yang ada dalam tesis kita itu, sebelum kita menaip tu, sebelum kita menaip tu, kalau kita tidak ada merujuk mana-mana, tidak merujuk mana-mana rujukan, maka apa yang kita type itu sebenarnya tak perlu diletakkan rujukan. Okay, tapi kalau lah kita buat masa sebelum kita menaip tu, kita tak tengok, tapi sebenarnya kita ingat balik, oh dulu pernah terbaca, yang itu kena. Okay, yang itu kena sebab kita masih ingat lagi. Okay, kita ada rujuk pada rujukan-rujukan yang lain, bukannya datang daripada idea kita sendiri. Tapi kalau kita tenung, apa yang nak cakap, tak rujuk mana-mana ni, kita tenung, kita type, datang daripada idea sendiri. Jadi kemungkinan itu tidak perlu dijadikan sebagai ataupun tidak perlu diletakkan rujukan. Okey, jadi bila perlu buat rujukan ini, jadi 4 perkara ini kena tengok 1, 2, 3, 4. Okey, manakala bila kita tidak perlu untuk merujuk, ada 2 perkara ini. Baik, seterusnya kita pergi kepada subtopik, iaitu berkaitan dengan pengetahuan umum versus pengetahuan spesifik. Ini yang saya bagi tahu tadi itulah. Benda ni, topik ini dia muncul sebab kita berada dalam situasi sama ada nak buat rujukan ataupun tidak. Okay? Kita nak letakkan rujukan ataupun tidak dalam penyataan ayat tesis kita itu. Okay? Jadi sama ada kita nak letak ataupun tidak, saya dah tunjukkan sebelum ni tadi. Okay? Bila kita kena letakkan ataupun bila kita tak perlu letak. Ataupun dengan cara mudah kita kena tahu 2 benda ni lah. Pengetahuan spesifik dan pengetahuan umum. Okey, apa itu maksud pengetahuan umum? Di sini dinyatakan bahawa merujuk kepada maklumat yang akan diterima oleh pembaca berpendidikan rata-rata tanpa memerlukan pengesahan rujukan sumber ataupun sumber rujukan. Okey. Jadi pengetahuan umum itu bila seorang membacanya semua dah sedia maklum, tak perlulah mengharapkan kepada sumber-sumber ataupun rujukan-rujukan daripada sumber-sumber luar yang kita rujuk. Okay? Apabila contoh pernyataan umum, kilat akan muncul apabila hari nak hujan. Itu semua sedia maklum, kan? Tak perlulah kepada ni siapa yang kata, ni rujukan daripada mana, jurnal apa, tak perlu. Okay, sebab itu adalah pernyataan umum. Ataupun pernyataan dalam
pernyataan umum yang orang yang berpendidikan rata-rata mengakui bahawa itu tak perlu kepada sumber rujukan. Okey. Contoh di sini, jenis-jenis pernyataan umum. Okey. Maklumat yang diketahui oleh kebanyakan orang. Okey, kita nak tahu pernyataan umum itu macam mana adalah pernyataan umum itu bila maklumat itu diketahui oleh kebanyakan orang. Yang kedua, maklumat yang dikongsi oleh sekumpulan orang tertentu seperti kumpulan kebangsaan ataupun budaya, anggota bidang profesional tertentu. Okay, maklumat yang dikongsikan oleh sekumpulan orang-orang tertentu. Jadi pada orang-orang tertentu itu juga dianggap sebagai satu pernyataan umum. Tak perlu kepada rujukan sebab semua orang dah tahu. Contoh kalau doktor kan, istilah-istilah dalam perubatan tu mereka dah tahu dah. Mereka dah tahu. Jadi dalam kumpulan mereka dah tahu. Jadi mereka tak perlu letakkan rujukan di situ. Sebab target pembacaan mereka adalah memang orang yang dalam bidang. Orang yang bukan bidang itu bukan target mereka. Jadi kalau mereka nak suruh orang yang bukan bidang membaca tulisan mereka itu, mereka tak boleh letakkan tulisan itu dalam penulisan ilmiah. Kena letak di dalam penulisan popular. Contoh masukkan dalam artikel dalam berita akhbar kan, ataupun dalam majalah. Jadi apabila kata surat khabar, majalah itu dia punya target audien dia adalah orang yang dari pelbagai latar belakang. Sama ada orang yang orang akademik ataupun bukan akademik. Okey. Selanjutnya, pengetahuan umum itu adalah pernyataan yang dianggap pengetahuan umum tidak memerlukan petikan. Pernyataan yang dianggap pengetahuan umum tidak memerlukan petikan. Jadi di sini pengetahuan umum itu tak perlukan rujukan, tak perlukan petikan, tak perlukan citation. Okay, sebab dia umum. Jadi kena pastilah mana satu pernyataan umum dan mana satu pernyataan spesifik. Okey, manakala pernyataan spesifik pula adalah pernyataan yang memerlukan kepada rujukan ataupun citation. Okey, dan pengetahuan ataupun pernyataan spesifik ini bila pembaca yang ada pendidikan itu, mereka rata-rata itu nak tahu siapa yang kata macam ini, kat mana kau rujuk benda ni. Jadi itu perbezaan di antara pengetahuan umum dan pengetahuan spesifik. Okay? Jadi apa yang dinyatakan dalam pengetahuan umum itu sebaliknya adalah pengetahuan spesifik. Okey. Perlu rujuk ataupun tidak? Confused. Kan? Perlu rujuk ataupun tidak? Baca, buat ayat. Okay? Ayat itu kita rujuk dekat rujukan orang lain. Okay? Jadi timbul confused, dilema dalam diri kita sama ada nak buat rujukan ataupun tidak. Kan? Jadi masalah itu boleh kurangkan, boleh diselesaikan dengan cara kita tanya diri kita sendirilah. Adakah kita mengetahui maklumat ini sebelum memulakan? Sebelum kita belajar ataupun sebelum kita menulis tesis itu, kita sebenarnya maklumat itu kita tahu ataupun tidak. Okay? Ataupun adakah maklumat ataupun idea ini datang daripada pemikiran ataupun otak kita sendiri. Kan? Jadi kalau dua, sekiranya jawapan bagi salah satu ataupun kedua-dua soalan tersebut adalah tidak, okey, maka maklumat itu bukan pengetahuan umum bagi anda, bagi kita. Jadi kena pastilah sama ada kita nak letak rujukan itu ataupun tidak, kita kena tanya diri kita dua soalan ini. Okey, dua soalan ini. Jika dua-dua ataupun salah satunya ada jawapan tidak, maka itu perlukan kepada rujukan. Okey, dalam kes ini anda perlu memetik dan merujuk sumber rujukan. Okay. Yang pentingnya kita jangan sombong sangatlah. Jangan sombong tu maksudnya sombong tu bermaksud kita menganggap bahawa apa yang ada dalam tesis kita tu semua datangnya daripada kita sendiri. Tak salah kalau kita rujukan orang lain. Okay. Itu adalah proses dan prosedur beretika yang betul dalam penulisan tesis ataupun penulisan ilmiah. Okey, ini adalah 6 tips. 6 tips macam mana kita nak pastikan rujukan yang kita guna itu boleh kita letakkan rujukan. Yang pertama, apabila kita
merasakan bahawa penulisan ataupun idea yang kita bawa dalam tesis kita itu adalah idea khusus, maka itu perlu kepada rujukan. Okey. Perlu kepada rujukan. Yang kedua adalah struktur khusus ataupun strategi penyusunan. Ini penyusunan ayat. Ayat yang kita ambil itu, kalau kita rasa ayat yang kita buat itu rasa macam lengkap, cantik dan sesuai, itu adalah satu ciri-ciri yang menunjukkan bahawa kita perlu letak rujukan. Kan? Mustahil kalau kita buat ayat itu terus boleh dapat satu ayat yang komplit, lengkap, cantik dan sesuai. Sesuai itu dia bersambungan ceritanya dengan perenggan-perenggan sebelumnya dan perenggan-perenggan selepasnya. Kan? Mustahil. Jadi sebab itu kalau kita lihat orang yang buat tesis ataupun buat penulisan ataupun buat tugasan yang mengambil idea daripada orang lain itu tanpa diletakkan rujukan, seolah kita nampak macam bagus ayat ni, cantik kan, cantik ayat ni, dia punya flow, susunan dia tu semua lengkap lah dalam cerita. Berbeza dengan orang yang buat ayat itu memang guna idea ataupun walaupun dia merujuk pada orang lain, tetapi ayat itu dia bina ataupun dia paraphrasing, kita paraphrase ayat sendiri, okey. Paling kurang pun terdapat jugalah beberapa kesalahan. Okay, mungkin struktur ayat itu tergantung kan. Jadi nampaklah. Jadi kalau penyelia-penyelia ni dia baca penulisan pelajar ni seolah macam senang je nak faham kan. Pula tu pelajar ni pelajar master ataupun pelajar PhD yang baru lagi semester 1, semester 2. Jadi kita bukannya nak buruk sangka, tetapi itu adalah salah satu cara macam mana kita nak detect sama ada itu betul dia buat sendiri ataupun mengambil rujukan orang lain tanpa letak rujukan ataupun citation. Lebih baik kita beranggapan begitu daripada kita baik sangka tetapi di akhirnya mendatangkan kemudaratan. Okay? Jadi apabila kita nampak dalam tesis ataupun penulisan itu, susunan ayat tu agak cantik, kemas, tata bahasa tak salah, faham, dan isi yang nak disampaikan tu kita mudah untuk terima. Jadi seolah macam kat situ sebenarnya diperlukan kepada rujukan. Letak rujukannya, tak ada masalah. Okay, yang ketiga adalah maklumat atau data daripada sumber-sumber tertentu. Kalau kita dapat, ini yang berbalik kepada yang saya maklumkan tadi, kan, bila perlu buat rujukan apabila kita ambil petikan kata-kata fakta. Inilah maklumat atau data daripada sumber-sumber. Maksudnya kalau kita nak tahu tentang dapatan berkaitan dengan masalah gejala sosial dalam kalangan remaja, kan, kita ambil dapatan itu daripada PDRM contohnya kan, statistik remaja yang melaksanakan yang buat jenayah ataupun pelajar sekolah yang buat jenayah daripada tahun 2010 hingga 2020, selama 10 tahun tu kita minta dekat PDRM bagi. Jadi data itu sebenarnya adalah daripada sumber-sumber yang tertentu, kan, fakta tu fakta. Jadi kita kena rujuk lah. Saya pernah, waktu saya buat tesis, saya pernah dapatkan data penglibatan pelajar sekolah terhadap jenayah pada waktu tu tahun 2010 hingga 2014. Jadi PDRM bagi, kita hantar surat, dia reply kiranya permohonan itu. Jadi waktu dalam tesis saya kena letakkanlah benda tu dengan rujukan daripada apa, PDRM tahun bila kan. Jadi itu cara kita nak meletakkan sumber-sumber yang kita dah gunakan, kan, menyatakan di sini sama ada dalam bentuk fakta, statistik, jadual, rajah, kan, statistik penglibatan pelajar
sekolah dalam jenayah berat. Itu adalah statistik kan. Jadi kena tulislah dia punya sumber-sumber dia. Okey, tips yang ketiga adalah frasa atau petikan kata kerja. Kita kena tengoklah frasa tu, walaupun satu perkataan jika itu berbeza dengan hujah pengarang anda mesti menggunakan tanda petikan dan menyebut sumbernya. Ini direct quotation lah kalau kita gunakan petikan tu. Kalau kita ambil petikan itu, tidak ada perbezaan walau satu perkataan, kena letakkan rujukan dia di situ. Okay, ini cara 6 tips macam mana kita nak pastikan penulisan kita itu ataupun ayat yang kita tulis itu perlukan kepada rujukan. Baik. Yang kelima adalah sekiranya itu bukan pengetahuan umum. Ini yang saya bagi tahu tadi itulah. Pengetahuan umum ataupun pengetahuan spesifik. Apabila itu bukan pengetahuan umum, maka itu perlu kepada rujukan ataupun citation. Yang keenam, sekiranya anda ada keraguan, nyatakan. Letaklah rujukan. Kalau kita tak pasti sama ada perlu letak rujukan atau tidak, seelok-eloknya letakkan sahaja. Dengan syarat kita kena pastikanlah penyataan itu sebenarnya umum ke ataupun spesifik. Jadi ini 6 perkara yang kita kena kenal pasti dalam tesis kita. Ada tak ciri-ciri 6 perkara ini? Kalau ada ciri salah satu daripada 6 perkara ini, maka rujukan itu perlu diletakkan dalam penulisan kita. Baik, yang terakhir dalam penggunaan rujukan ini adalah kepentingan. Saya dah bagi tahu juga tadi kepentingan. Mula-mula saya dah bagi tahu tentang 4 kepentingan. Ini. Ni dah ada 4 kepentingan. Lepas tu ada lagi 6 kepentingan. Jadi nak menunjukkan bahawa kepentingan ini memang betul-betul penting. Penting dan penting, paling penting menggunakan rujukan dalam penulisan tesis. Sebab mungkin penyelia-penyelia dah biasa baca tesis kan. Sama ada pelajar degree, pelajar master, pelajar PhD. Kita pun pelik bila ada pelajar yang buat tesis ni dalam satu muka surat tu tak ada rujukan. Satu muka surat tidak ada rujukan. Saya pernah menilai beberapa tesis kan, pelajar master dan pelajar degree. Kalau pelajar degree tu boleh lagi dimaafkan sebab mereka baru belajar penulisan tesis ataupun ilmiah. Tapi kalau pelajar master ni, dia nak kena benda tu kena elakkan lah. Lebih-lebih lagi kalau mood penyelidikan. Mood penyelidikan ni dia punya core ataupun main. Penyelidikan itu adalah satu perkara yang utama, main je lah. Orang tengok, orang akan nilai, penilai-penilai akan menilai kita punya pengajian tu berdasarkan tesis yang kita buat. Jadi kebergantungan kepada tesis sebagai pelajar mood pendidikan ni sangat tinggi. Sebab itu yang dinilai. Kepentingan rujukan. Rujukan sangat penting untuk pendidikan yang berjaya. Nak pastikan pendidikan kita itu berjaya, kita kena melalui proses yang telah ditetapkan. Pendidikan yang berjaya bukannya maksud data yang diperolehi, dapatan yang diperolehi itu adalah dapatan yang positif. Bukan maksud itu saja. Saya dah bagi tahu tadi. Kan? Pendidikan yang berjaya adalah kita berjaya melalui proses dalam melaksanakan pendidikan. Proses daripada mula hingga akhir. Dan termasuk di dalamnya adalah menggunakan rujukan. Ataupun menulis rujukan. Yang kedua, membantu pembaca mencari sumber asal sekiranya mereka mahukan. Jadi kalau ada orang yang merujuk kita punya penulisan, orang tersebut pun boleh rujuk juga di mana kita rujuk benda itu. Kan secara tak langsung apabila kita tulis rujukan itu, kita memberi peluang kepada orang lain untuk mengetahui sumber maklumat yang luas. Sebenarnya banyak rujukan. Bila orang rujuk kita punya, tengok kita nyatakan banyak rujukan itu, orang lain pun boleh baca benda yang apa yang kita baca. Jadi sebagai satu sumbangan jugalah, kalau kita tulis rujukan itu sumbangan kepada orang lain,
ataupun sumbangan kepada orang lain melalui manfaat kita memberi peluang ataupun kita memperkenalkan kepada mereka tentang rujukan-rujukan yang dah sedia ada. Okay. Yang ketiga, meningkatkan kemahiran menulis itu. Okay. Meningkatkan kemahiran menulis dengan cara kita letakkan rujukan. Bukannya kita meninggalkan rujukan orang lain. Yang keempat, menambahkan keaslian pada hujah kita. Aslinya kehujahan kita itu adalah dengan cara melalui kita letakkan rujukan berdasarkan kajian-kajian yang telah dilaksanakan. Kita buatlah bagi tahu sebenarnya kajian ini bukannya kajian yang pertama. Malah kajian ini telah dibuat oleh pengkaji-pengkaji sebelum ini. Namun perbezaan kajian ini dengan kajian-kajian lepas adalah daripada aspek apa. Kita tulis kat situ. Dan ataupun kita nak berhujah. Dapatan ini sesuai dengan dapatan ini hampir sama dengan dapatan yang sedia ada. Tetapi ada perubahan sedikit. Jadi kita bagi tahu macam tu. Okay. Yang seterusnya menunjukkan bahawa anda telah membaca secara meluas. Ini kaitannya dengan tadi telah saya dah bagi tahu. Okay. Boleh membantu anda mendapat merit yang lebih baik. Okay. Merit kita ni bila orang nak buat kajian pasal penguasaan bahasa Arab, orang akan rujuk kita. Dan dalam masa yang sama, melalui kita punya ni, merit ni tu bukannya merit yang nampak kan, ini merit yang tak nampak lah. Kita memberi peluang kepada orang untuk menyelongkar rujukan-rujukan dalam bidang yang dibincang itu secara meluas. Okay, merit yang lebih baik. Jadi ini adalah kepentingan penulisan rujukan. Jadi banyak kepentingan penekanan yang telah dibuat ataupun benda ni telah dimasukkan di dalam buku panduan penulisan tesis di mana-mana institusi, sehingga kan secara mendalamnya cara bagaimana nak menulis rujukan pun diletakkan dalam buku garis panduan itu. Jadi semoga penjelasan berkaitan dengan penggunaan rujukan ini ataupun kepentingan rujukan yang telah saya sebutkan, banyak sangat saya sebutkan tadi, memberi panduan dan gambaran kepada kita sebenarnya menulis tesis ini bukannya 100% daripada idea kita. Kan bukannya 100%. Kalau kita guna idea orang, jangan malu untuk kita letakkan rujukan di situ. Baik, topik yang kedua iaitu berkaitan dengan citation dan rujukan. Okey. Kita lihat dulu satu persatu kaitan dengan citation ataupun sitasi. Okay. Apa itu sitasi? Sitasi adalah sumber khusus yang dinyatakan dalam perenggan ataupun penulisan kita. Okay. Dalam penulisan kita, dalam perenggan itu dipanggil citation. Menggunakan format yang ditetapkan bergantung pada gaya penulisan rujukan. Okay. Dalam penulisan rujukan, dia ada gaya-gaya dia tertentu. Gaya ini memberi kesan sewaktu kita menulis citation dan rujukan. Contohnya yang famous dalam bidang social science iaitu APA style. APA style. APA. APA. Apa? APA style. Ada banyak edition lah, yang sekarang ni adalah 7, edisi yang ke-7 kan. Okay. Dalam penulisan citation ini, okay, ada cara-cara dia lah dalam memasukkan citation. Sekurang-kurangnya dalam citation itu ada nama pengarang, tahun penerbitan, muka surat. Jika kita buat petikan terus. Kalau kita tak buat petikan terus, hanya ada nama pengarang dan tahun penerbitan saja. Okay, contohnya Muhammad, 2019 dalam kurungan. Itu cara macam mana nak meletakkan citation sekurang-kurangnya. Okey, manakala rujukan dengan citation berbeza. Rujukan ni adalah senarai sumber yang digunakan. Apa-apa saja sumber yang kita gunakan dalam tesis kita, kita senaraikan dalam rujukan. Okey,
kat mana rujukan ni? Rujukan terletak di bahagian ataupun bab akhir. Di bahagian akhir selepas bab 5 tu ataupun setelah habis semua bab, selepas selesai semua bab, itu adalah rujukan. Tak kira lah tesis tu ada 5 bab ke, 6 bab ke, 8 bab ke. Okay. Selepas bab yang terakhir itu adalah rujukan. Jadi timbul persoalan kat sini lah, nak gunakan rujukan ataupun bibliografi. Kan, rujukan ataupun bibliografi. Nanti akan saya terangkan. Jadi kita dapat bezakan di sini citation dengan rujukan. Citation ini ada dalam perenggan kita. Di dalam tesis kita tu, dalam ayat tesis kita, sama ada bab 1, bab 2, dalam semua bab, dalam penulisan tesis ayat-ayat kita dalam setiap perenggan itu kalau kita letak rujukan, itu dipanggil sebagai citation. Manakala rujukan ini, rujukan adalah senarai sumber yang kita gunakan dari pelbagai jenis sumber. Sama ada buku, jurnal, artikel, conference, sumber internet, book chapter, bab dalam buku, data daripada pemerhatian, temu bual, semua tu kita masukkan dalam rujukan. Dan rujukan ini duduknya di akhir selepas bab yang terakhir. Okey, selepas bab yang terakhir. Okey, masih lagi citation dan rujukan. Okey, di sini dijelaskan bahawa jenis-jenis rujukan. Okey, jenis-jenis rujukan yang ada dua lah, merujuk kepada citation dan rujukan tadi tu. Okey. Petikan dalam teks juga dikenali sebagai petikan dalam teks. Okey, petikan dalam teks, contoh petikan dalam teks yang ini. Ni. Okey. Ni dalam ayat kita ni contohnya, lepas tu kita letak rujukan ni, rujukannya ni. Sekurang-kurangnya saya bagi tahu tadi adalah nama pengarang. Okey, nama pengarang dan tahun sekurang-kurangnya. Kalau kita bukan buat direct quotation, tak perlu kepada muka surat. Okey. Okey, ini contoh petikan dalam teks. Dia berada dalam penulisan perenggan ataupun tulisan tesis kita. Manakala yang kedua, catatan dalam senarai rujukan di bahagian akhir. Ini yang ini. Ini rujukannya ni. Ini rujukan yang saya bagi tahu tadi. Okay, yang dah saya tunjukkan tadi. Rujukan itu senarai sumber yang digunakan dan terletak di bahagian ataupun bab selepas bab yang terakhir. Okay. Ini rujukan. Okay. Rujukan ini yang saya bagi tahu tadi, APA style. APA style ni cara susunan dia tu dia tak sama dengan style-style yang lain. Okay, cara susunan dia, contoh nama pengarang, lepas tu tahun diterbitkan, tajuk buku ataupun tajuk sumber itu, dan setiap jenis buku ke jurnal ke majalah ke internet ke, cara penulisan dia berbeza. Dan rujukan ini disusun mengikut inilah alfabet A to Z, kan, daripada A to Z. Ini contoh rujukan daripada internet. Ini contoh rujukan daripada buku. Ini contoh rujukan daripada jurnal, kan. Jadi setiap penulisan rujukan bagi sumber yang berbeza-beza, dia punya penulisan rujukan pun berbeza-beza juga. Jadi kalau kita rujuk kepada citation dan rujukan ini, itu adalah dua jenis rujukan. Jenis rujukan yang pertama adalah citation ataupun petikan dalam teks yang ini. Okay. Ini yang dipanggil citation. Yang kedua adalah catatan dalam senarai rujukan di bahagian akhir, yang inilah rujukan. Rujukan dalam tesis kita di bahagian selepas bab yang terakhir dalam tesis. Okey, memerlukan maklumat yang cukup sekadar, yang inilah, sekadar yang ini. Ini contoh-contohnya lah, dalam macam mana kita nak pastikan itu adalah in-text, in-text citation ataupun rujukan. Baik, yang seterusnya adalah berkaitan dengan gaya rujukan. Ini style, reference style. Okey. Yang saya bagi tahu tadi, gaya rujukan dia berbeza-beza mengikut bidang. Social science guna style ataupun gaya rujukan yang lain. Engineering
ataupun sains tulen, dia menggunakan rujukan-rujukan yang lain. Sebab itu buku panduan penulisan ilmiah ni bagi setiap universiti ataupun institusi itu sangat penting, kerana di situ dimuatkan apa yang dikehendaki oleh setiap institusi. Antaranya gaya rujukannya lah. Okey, ini saya bagi contoh lah. Yang kita pakai adalah APA style, dan ada banyak lagi jenis-jenis ataupun gaya-gaya rujukan yang ada. Okey. Ini adalah cara penulisan rujukan. Dinyatakan kat sini. Letak nama. Okey, nama. Kalau nama orang Barat ni berbeza dengan nama orang Melayu kan. Nama orang Barat ni dia ada 3 nama. Contoh ada 3 nama kat sini kan. B. M. Cunningham. Cunningham ni nama yang ketiga. Jadi nama ketiga itu diletakkan di hadapan, dan nama pertama dan nama kedua diletakkan dengan huruf permulaan saja. Okay. Lepas tu ini adalah ini adalah tajuk. Okay, tajuk buku. Ini penerbit, nama penerbit, dan ini adalah tempat terbit. Okay, ini adalah tahun. Jadi dinyatakan kat sini lah. Okay. Each author is separated from the others by a comma. And there is a full stop after each initial. Lepas initial B, M tu ada full stop. Lepas tu dipisahkan dengan comma kat sini ni. Kan? Okay. And person before the final author. Kena letak simbol dan sebelum author yang terakhir. Contoh ada 4 author. Selepas author yang ketiga tu dia letak simbol dan. Okey, simbol dan. Lepas tu ada titik di sini. Lepas tu tahun. Okey, full stop and space after the bracketed date. Lepas ada bracket tarikh ni ada full stop, lepas tu ada space. Lepas tu baru masuk tajuk buku. Okey, itu cara penulisan lah. Punyalah detail kat sini. Dia nyatakan semua sekali lah kena ada full stop dan space selepas tahun, kurungan tahun. Okay. Colon between the title and subtitle. There should be a space after the colon but no space before. Kalau kita letak colon ni titik 2 bertindih. Colon ni dia punya cara penggunaan dia, sebelum ni tak ada space. Selepasnya kena ada space. Contoh macam ni lah. Okay. Lepas tu semicolon between multiple publisher. Okay, selepas publisher ni kena ada semicolon. Semicolon. Okay. Itu cara penulisan. Apapun dia bergantung kepada style apa yang kita ikut. Okay, style apa yang kita ikut. Dalam gaya APA, okay, dipanggil sebagai in-text citation. In-text citation yang saya beritahu sebelum ni lah. Ini in-text citation. Okay, rujukannya duduk di dalam ni. Petikan di dalam teks ni, bahasa Inggerisnya adalah in-text citation. In-text citation ni banyak kaedah digunakan. Okay, sama ada nama itu diletakkan di akhir setiap pernyataan. Jika di akhir setiap pernyataan, mestilah didudukkan di dalam kurungan. Macam ni, dalam kurungan. Nama dan tahun. Jika dia menjadi satu permulaan ayat, kita nak refer. Kita nak di permulaan ayat, kita nak refer pada rujukan itu, maka nama itu dikeluarkan. Dan dalam kurungan itu hanyalah tahun saja. Kita nak refer pada kajian lepas kan. Jadi cara macam mana nak menulis ni ada banyak kaedah lah. Okay, banyak kaedah penulisan. Jadi dalam gaya APA ni, in-text citation ni beginilah caranya. Okay. Seterusnya, petikan dalam teks diperlukan setiap kali anda menggunakan maklumat. Petikan dalam teks ini diperlukan setiap kali anda menggunakan maklumat, idea, konsep atau fakta dari sumber lain. Yang saya bagi tahu tadi lah, sama ada nak rujuk ataupun tidak rujuk. Kita kena rujuk bila kita gunakan maklumat, idea,
Okay, konsep, fakta daripada sumber-sumber lain. Sekiranya anda telah membuat parafrasa, meringkas ataupun memetik pengarang lain, anda perlu buat petikan dalam teks juga. Bukannya kita sekadar ambil bulat-bulat, okay, ambil bulat-bulat tu dah dikira sebagai direct quotation, kan? Jadi apa-apa saja rujukan, okay, apa-apa saja rujukan jenis sama ada kita buat ataupun tidak paraphrasing, itu petikan dalam teks itu kita kena buatlah. In text citation tu memang kena buat rujukannya. Cumanya tujuan bila kita buat paraphrasing, summary yang saya bagi tahu sebelum ni, itu adalah untuk avoid, untuk mengelakkan daripada dikesan melakukan plagiarism. Kan? Dikesan melakukan plagiarism tu berbeza dengan rujukan yang perlu digunakan, sama ada perlu digunakan ataupun tidak, tu berbeza. Plagiarism tu satu konsep yang lain. Penggunaan rujukan, keperluan untuk meletakkan rujukan tu satu benda yang lain. Okay. Baik, saya baru teringat satu benda dalam penulisan rujukan. Rujukan tu yang saya bagi tahu tadi, dia adalah senarai sumber-sumber yang kita gunakan. Yang kedua, rujukan ini adalah duduknya, tempatnya selepas bab yang terakhir dalam tesis kita. Okay. Yang saya nak bagi tahu adalah penulisan rujukan dalam penulisan sumber yang kita gunakan dalam rujukan, dia penulisannya macam ni. Okay, dia ada ini dipanggil hanging. Yang hijau ni dipanggil hanging. Ni hanging. Ini hanging. Hanging seolah macam dia tergantung. Baris pertama duduk rapat, baris kedua dan baris ketiga tu dia masuk ke dalam sikit. Jadi macam mana nak buat benda tu, saya dah tunjukkan dah sebelum ni dalam Microsoft Word. Tak apa, saya tunjuk sekali lagi. Okey, ni contoh dalam Microsoft Word. Okay, kalau kita buka dekat paragraf ni, okay, paragraf, kalau perasan kat sini dekat indentation ini, bahagian specialnya ada hanging. Tengok contoh kat sini. Okay, contoh dia termasuk ke dalam. Jadi untuk rujukan kita kena guna hanging. Okay, biasa first line yang line yang pertama tu masuk ke dalam, itu untuk perenggan. Tapi kalau untuk rujukan dia hanging. Okay, contohnya kat sini saya cuba ambil. Okay, ni contoh rujukan, contoh. Okay, saya buat dia hanging. Okay, hanging. Okay, hanging dia masuk ke dalam. Okay, jadi untuk rujukan lepas ni semua kena macam gini. Baik, saya pergi pada subtopik yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan rujukan versus bibliografi. Yang saya dah sentuh tadi itulah, sama ada kita nak gunakan rujukan ataupun bibliografi. Jadi pemilihan ini bergantung kepada style apa yang kita gunakan. Yang saya bagi tahu tadi sebelum ni, style kita guna APA style, APA style. Jadi APA style menekankan penggunaan sama ada rujukan ataupun bibliografi. Okay. Sebelum tu saya nak bagi penjelasan sedikit. Rujukan itu, apa itu rujukan, apa yang perlu ada pada rujukan, apa ciri-ciri rujukan. Okay. Rujukan ini adalah di dalamnya senarai lengkap semua buku, apa-apa saja, bukan semua buku, semua sumber, apa-apa saja sumber yang kita gunakan yang telah kita petik secara langsung. Memang jelas dalam petikan, dalam penulisan, dalam perenggan kita tu, kita buat petikan daripada sumber-sumber yang kita rujuk. Jadi maksudnya sumber rujukan yang sumber yang ada dalam rujukan itu adalah apa-apa saja bahan yang memang kita gunakan dan kita masukkan dalam tesis kita. Itu rujukan. Manakala bibliografi mengandungi semua sumber yang telah kita gunakan, sama ada kita petik secara langsung ataupun tidak. Okey, sama ada bibliografi ni dia agak luas sikit. Kalau kita petik secara langsung juga dianggap sebagai bibliografi. Dan dalam bibliografi juga ada rujukan yang kita tak petik pun dalam penulisan kita. Kita tak masuk pun dalam rujukan in-text citation tu, kita tak masukkan pun. Atau mungkin sekadar kita jadikan dia sebagai satu bahan bacaan. Dan kita tak petik pun benda tu. Kita baca dia tu, okay, kita masukkan dalam bibliografi. Jadi itu maksud. Secara tak langsung ni kita boleh bezakanlah di antara rujukan dan bibliografi. Dan persoalannya, APA style menggunakan yang mana?
Jadi API style, kalau kita lihat dia ikut style yang berbeza lah. Ada style yang menggunakan bibliografi, ada style yang menggunakan rujukan. Jadi untuk API style dia menggunakan rujukan. Okay, API style menggunakan rujukan ataupun references. Baik, saya nak sentuh sedikit berkaitan dengan buku panduan penulisan ilmiah. Yang ini saya rasa buku ini boleh dibeli di PPS berkaitan dengan panduan penulisan ilmiah untuk tesis. Okey, cuma ni dalam buku ni saya nak menyentuh apa yang berkaitan dengan topik yang kita nak pelajari lah untuk minggu ini, iaitu berkaitan dengan rujukan. Okey, ini adalah rujukan dalam teks. Okey, dalam buku panduan penulisan ilmiah mana-mana yang dikeluarkan oleh institusi IPT, dalam tu ada dijelaskan bagaimana rujukan yang perlu pelajar-pelajar gunakan dalam penulisan ilmiah. Okey, rujukan dalam teks kita pergi satu persatu. Okey, ini cara. Okey, sistem pengarang tahun. Okey, sistem pengarang tahun. Okey, bentuk asas rujukan dalam teks yang menggunakan sistem pengarang tahun secara sistematik dalam penulisan hendaklah mengandungi nama pengarang serta tahun seperti berikut ni yang saya bagi tahu tadi lah. Sekurang-kurangnya in text citation itu mesti ada pengarang dan tahun penerbitan. Ahmad 2014. Yang saya tunjuk tadi, kalau permulaan kita nak refer, permulaan perenggan kita nak refer pada kajian lepas itu, kena keluarkanlah nama pengarang ni. Yang dalam kurungan ni adalah tahun saja. Ataupun ini di akhir, di akhir pada penyataan itu, penyataan secara umum, tapi kita merujuk kepada kajian itu, penyataan itu kita letakkan dalam kurungan Ahmad 2014. Okey. Untuk di kuis yang saya perasan kat sini, kalau yang ini dia berbeza sikit. Waktu saya belajar dulu, rujukan dalam kurungan ni dia lepas nama tu dia koma. Lepas tu 2014. Yang saya bagi contoh tadi pun, dia ada koma. Yang ni. Okey. Yang ini. Lazar. Okey, Lazar, 2006. Okey, Lazar, 2006. Jadi yang di kuis ni dia berbeza sikit sebab dia tak ada koma. Sebab itulah saya kata kepentingan untuk kita merujuk pada buku panduan tu. Sebab sewaktu kita nak hantar tesis, nak viva nanti, inilah yang akan disemak. Okay? Sebelum kita nak submit tu, ada borang tu semak formatting tu betul ataupun tidak. Okay? Termasuklah rujukannya. Baik. Baik. Satu lagi, cara penulisan rujukan ni, okey, untuk nama Melayu lah khususnya kan. Untuk nama Melayu, pastikanlah kita kena konsisten sebab nama orang Melayu ni panjang-panjang. Contoh Muhammad Ismail. Okey. Dia ada banyak keadaan. Contoh kalaulah nama orang tu ada dua. Ahmad Hashim bin Ali. Okey, kita nak gunakan Ahmad saja ke ataupun nak gunakan Ahmad Hashim sekali? Kalau kita guna nama yang pertama saja, Ahmad saja, nama yang lain pun macam tu juga. Nama yang pertama. Kalau kita nak letak nama kedua sekali Ahmad Hashim. Okey, Muhammad Ismail ataupun Abdul Hakim, Ali Ahmadi contohnya kan. Jadi kena pastikanlah benda tu konsisten. Janganlah kat sini nanti Ahmad, lepas tu nama orang lain yang ada nama kedua letak nama kedua sekali kan. Jadi kena konsisten lah benda tu, sama ada kita nak letak nama orang tu nama pertama ke nama kedua sekali ke ataupun nama ketiga. Tiga nama tu. Okey. Yang seterusnya, nama pengarang yang menggunakan nama keluarga hendaklah diringkaskan kepada nama keluarga sahaja tanpa singkatan nama. Okey. Contoh, ni kalau ada nama keluarga lah. Ni sesuai untuk orang barat. Okey. Ataupun nama Arab, Yusuf Al-Qaradawi dirujuk sebagai Al-Qaradawi sahaja.
ataupun Robert A. Blas dirujuk sebagai Blas. Okey, Blas 1974. Tetapi dalam rujukan di belakang nanti dia akan letak kat sini Blas, okey, Blas, R titik A titik. Itu cara dia penulisan. Okey, nama pengarang menggunakan nama yang dikenali ataupun nama gelaran. Al-Khair Abadi Muhammad Abu Lais dengan nama yang dikenali sebagai Al-Khair Abadi dirujuk sebagai Al-Khair Abadi 2004. Ini contoh cara penulisan. Saya rasa untuk rujukan-rujukan yang berkaitan dengan Islamik ataupun bidang pengajian Islam kan. Jadi banyak kitab-kitab yang terkemuka, contoh macam Ibn Khaldun, Al-Ghazali, Ibn Sina, Ibn Sina letaknya nama glamournya tu, lepas tu dalam kurungan tahun penerbitan tersebut. Okey, nama pengarang Melayu dan India adalah menggunakan nama diri pengarang. Contoh makalah Zurina yang terbitkan pada tahun 2000 adalah dirujuk sebagai Zurina 2012 ataupun Zurina Abdullah. Ini saya beritahu ni. Ini sekali dengan nama bapa. Kan, sekali nak letak nama bapa sekali ataupun tidak, ataupun nak letak nama pertama yang kedua saja ataupun tidak. Okey. Kita yang tentukan. Okay, kita yang tentukan dan kita kena pastikan betul konsisten daripada awal tesis sampai habis tesis. Kaedah itu dilakukan. Okay. Ataupun nama India Subramaniam, anak lelaki Muthusami, dirujuk sebagai Subramaniam sahaja. Kalau ada rujukan yang pengarangnya nama India. Okey, sebenarnya contoh kalau pengarang tunggal, nama pengarang diikuti dengan tahun penerbitan, ditulis dalam teks seperti berikut. Ini saya beritahu tadi. Okey. Okay. Jika nama pengarang bukan merupakan sebahagian daripada pemerihalan, tuliskan nama pengarang dan tahun tanpa koma dalam kurungan. Tanpa pemerihalan ni maksudnya kita tidak merujuk pun penyataan itu. Bukannya, maksudnya perenggan itu bukannya menyatakan ataupun nak kata macam mana pemerihalan ni bukan sebahagian daripada apa yang dimention ataupun di-highlightkan oleh pengarang di situ. Okay. Tetapi dia hanya sebagai penyataan yang perlu disokong. Jadi di sini perlulah diletakkan gaya yang ini. Okay, dalam kurungan nama 2012. Tapi kalau kita merujuk, kita highlightkan rujukan itu, kita kena keluarkan Ahmad tu daripada kurungan, dan yang dalam kurungan tu hanya tahun penerbitan sahaja. Okey, apabila nama pengarang dan tahun adalah sebahagian daripada bahan perbincangan, kurungan tidak diperlukan. Ini bukan dalam, ni banyak jenis ni. Yang ini lain pula ya. Dalam tahun 2014, Suziana mengkaji, ini gaya lain pula. Jadi setakat ni yang saya jelaskan hanyalah yang ini. Okey, dengan yang ini. Yang ini jarang lah. Yang ini jarang ada. Okey, seterusnya pengarang bersama. Ini pengarang bersama ni lebih daripada seorang lah. Pengarang tunggal. Yang ini pengarang tunggal, yang ini pengarang bersama. Okey. Apa yang maksud dengan pengarang bersama di sini? Pengarang bersama dia kena gunakan dan. Pengarang pertama, kedua, dan kat sini. Seperti yang telah dibuktikan Syafi'i. Ini beza. Dalam kalau nama di dalam kurungan, kita gunakan simbol dan. Tapi kalau nama di luar kurungan, kita gunakan perkataan dan. Okey. Halim dan Abdullah Marwan 2013 telah mentarikkan penjelasan sebagai ini contoh-contohnya kalau pengarang bersama. Okey. Untuk rujukannya pengarangnya lebih daripada 2 orang, tulis nama pengarang pertama saja diikuti dengan ETL dan tahun. Ni kalau pengarang yang lebih daripada 2, contoh 3 dan ke atas contohnya kan. Okay, kita hanya letakkan nama pengarang yang pertama saja.
Okey. Lepas tu kita letakkan ET AL dot dalam kurungan tahun. Itu cara. ETL tu menunjukkan itu adalah pengarang yang lebih daripada 2 orang. Okey. Jika rujukan itu adalah institusi daripada institusi organisasi jawatankuasa sebagai pengarang. Ni. Okay. Contoh WHO kan, WHO ataupun UNESCO. Ataupun jawatankuasa penggubal buku teks ataupun institusi. Institusi nama institusi. College University ataupun Jabatan Kerja Raya, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kan? Rujukan daripada institusi ini hendaklah ditulis seperti berikut. Kita letakkan nama institusi itu, lepas tu tahun dia. Ataupun di luar dan dalam kurungan tu adalah tahunnya. Okey. Itu bezaannya. Bezaannya yang ni tak ada kurungan, tak ada koma. Okey. Contoh nama pengarang institusi seperti Persatuan Agensi Kerajaan yang boleh diakronimkan. Contoh jika boleh diakronimkan, maka kita akronimkanlah. Contoh DBP, UNESCO tu adalah akronim lah tu. Okey, KPM. Lagi apa? BPI, Bahagian Pendidikan Islam. Ataupun JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor. Yang boleh diakronimkan, kita guna akronim. Dan akronim tu mesti kita pastikan itu adalah akronim yang popular. Janganlah kita sengaja buat ni ILO. Apa tu orang tak kenal kan, orang tak tahu. Okey, pengarang sama nama. Pengarang yang sama nama. Okay. Contoh jika senarai rujukan melakukan pendapatan 2 orang ataupun lebih yang namanya sama. Okay, masukkan nama penuh atau singkatan nama pengarang-pengarang itu dalam senarai rujukan teks dengan mengelakkan kekeliruan. Contoh kena masukkanlah Syukri. Kalau letak Syukri 2010 dengan Syukri 2010 ni sama tahunnya dulu. Kita nak tahu mana satu kan. Jadi kita kena letaklah nama panjang tu Syukri Ahmad, Syukri Yusof kan. Jadi untuk mengelakkan kita tertukar. Yang seterusnya multi rujukan. 2 rujukan ataupun lebih yang ditulis bersama dipisahkan dengan tanda koma. Contoh kalau dalam satu pernyataan yang kita rujuk itu, pernyataan itu kita rujuk dalam lebih daripada 1 rujukan, 2 ataupun 3 rujukan ataupun 5 rujukan. Okey, kita letak rujukan dia tu kat sini, nama, lepas tu tahun, semikolon. Okey, semikolon, lepas tu Azra'i 2010, semikolon. Jamaluddin 2014, semikolon. Sufyan 2014, semikolon. Okey, susunan dia mengikut abjad. Susunan mengikut abjad. Kalau saya dulu belajar, susunan dia mengikut tahun. Yang tahun yang lama 2010, lepas tu 2012, lepas tu 2014. Jadi itu mengikut tahun. Tetapi yang ini adalah mengikut kepada abjad, huruf abjad pada nama pengarang itu. Okey. Untuk lebih daripada 1 rujukan boleh oleh pengarang yang sama tahunnya dipisahkan dengan tanda koma. Jika kalau ada pengarang yang kita rujuk tu tetapi rujukan yang berbeza. Okey, pengarang yang sama tapi rujukan yang berbeza. Dan sudah tentu tahun pun berbeza juga kan. Jadi kita kena letakkanlah Jamaluddin 2001, 2004, 2009. Kalaulah rujukan yang sama dan tahun penerbitan yang sama, yang ini. Pengarang, tahun, ni tahun yang sama tetapi rujukan yang berbeza. Rujukan yang berbeza, tahun sama, pengarang sama. Kena letak A dan B. A dan B. Jadi bila A tu dalam rujukan dekat belakang nanti adalah rujukan lain. Jurnal contohnya kan. Yang 2000B ni dalam rujukan belakang kita letak nama penuhnya, mungkin itu rujukan buku contohnya kan. Kebetulan memang tahun dan pengarang itu adalah yang sama. Okey, rujukan kepada Al-Quran dan hadis. Terjemahan Al-Quran merujuk kepada terjemahan Al-Quran pimpinan Ar-Rahman. Kalau ada nak menyatakan petikan berkaitan dengan Al-Quran, kena pastikan terjemahan Al-Quran itu adalah daripada terjemahan pimpinan Ar-Rahman. Kena carilah terjemahan pimpinan Ar-Rahman tu. Okey, jangan gunakan selain daripada itu sebab mungkin
tafsiran ni kan, terjemahan ni kan berbeza-beza kan. Jadi yang diperakukan adalah terjemahan pimpinan Ar-Rahman. Okay, ni cara penulisan masuk ayat Quran, lepas tu surah ataupun yang ini agak sini ulang. Contoh perisian sistem nota kaki, kita di Fakulti Pendidikan kita tak menggunakan nota kaki, kita guna body notes, in-text citation tadi untuk masukkan rujukan di dalam body, dalam isi kandungan. Okey, rujukan daripada Al-Quran. Ini kalau kita nak gunakan footnote ni. Okey, ini nama pengarang. Ini saya tak ada kaitan. Okey, senarai rujukan disusun mengikut abjad menerangkan Al-Quran. Al-Quran memang duduk kat atas sekali. Al-Quran dia duduk kat atas sekali. Yang lain semua ikut abjad A to Z. Okey, saya itu saja untuk video kuliah minggu yang kelima. Saya minta maaf sebab minggu lepas kita bercuti Raya Haji. Yang ini adalah minggu yang kelima dan sambungan daripada video ni saya akan tunjukkan nanti cara pengurusan rujukan yang melibatkan penggunaan reference manager. Okey, dan saya harap video ini jelas, dan kalau apa yang saya tunjukkan dan jelaskan itu masih lagi kurang jelas, boleh rujuk pada buku panduan penulisan ilmiah yang dikeluarkan oleh Quiz. Okey, sebab itu sebagai satu panduan kita menulis tesis, panduannya secara teknikal lah, secara teknikal. Susunan macam mana nak letakkan rujukan, perlu rujuk ataupun tidak kan. Jadi itu adalah secara teknikal. Yang selebihnya itu penulisan tu adalah daripada kita sendiri. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.